Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan lagi satu cerita, tapi ceritanya cukup menarik. Abang khaskan cerita ini untuk dalam satu video. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar untuk kita semua. Dan besar iktibarnya buat Abang sebagai seorang pencerita kisah-kisah yang orang hantarkan, terutama kisah seram. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita serta memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita ini diceritakan kepada Abang oleh seseorang yang bernama, tapi namanya tidak diberikan secara, dia kata dengan kata lain, bang jangan gunakan nama dia sendiri, dia tak nak nama dia ada dalam video. Carilah mana nama-nama yang Abang rasa sesuai untuk digantikan sebagai namanya. Dan Abang menggunakan nama kali ini dengan nama Asrin. Ini adalah nama samaran. Cerita kali ini adalah berkenaan dengan Ibu Asrin yang sebenarnya tidak dinyatakan dalam email berlaku dekat mana dan berlaku tahun berapa. Ada juga dia beritahu tahun dan tempat tidak begitu penting Abang Jo, yang penting adalah pengajaran daripada cerita yang nak disampaikan ini. Asrin ada mempunyai seorang emak dan dia adalah seorang ibu yang sangat kuat bekerja. Sudah lama menjadi ibu tunggal, lebih kurang 20 tahun. Hidupnya daripada muda sampai ketua, tugasnya adalah untuk membesarkan anak-anak dan dia dilakukan dengan sangat ikhlas dan sangat bersungguh-sungguh. Kesemua anak-anaknya dibesarkan dengan air tangannya sendiri, bekerja dalam banyak tempat, terutama kerja kedai makan. Sebabnya mengikut kata Asrin, mak dia adalah seorang yang suka dengan masakan, terutama masakan-masakan daripada pantai timur. Nah, jadi dengan kata lain, itu adalah seorang ibu yang sangat patut dicontohi bagi Abang. Seorang yang sangat bagus menjaga anak-anaknya. Ceritanya bermula bila dah tua. Seorang ibu dah semakin lanjut usia, jadi dia pun mulalah tak berapa nak nampak sangat. Waktu tu dia masih lagi bekerja dekat satu kedai makan. Anak-anak dia, kakak-kakak dan abang kepada Asrin kebanyakannya sudah pun berumah tangga. Waktu tu mak pun dah umur lebih kurang 65 tahun tapi tetap juga gigih nak bekerja. Kalau duduk rumah katanya sakit-sakit tulang, rasa macam nak patah, tak tahu nak buat apa, boring sangat. Jadi memang sukalah dia bekerja. Dia bekerja dekat satu restoran dekat Pantai Timur. Jadi pada satu hari mak dia mengadu dan yang mengatakan mak dia dah tak nampak lagi. Rasanya agak samar-samar pandangannya. Jadi atas bantuan anak-anak, mak kepada Asrin ni ambil cuti. Beritahu dengan bos tempat dia kerja yang katakan dia nak cuti. Nak pergi buat medical check up. Nak tengok sebenarnya mata mak dia ni kenapa. Jadi tuan kedai tu pun yang dikenali sebagai Puan Hajah, bagilah mak Asrin ni cuti. Jadi Asrin dengan akak dia bawa lah mak dia pergi jumpa doktor. Bila cek-cek semua, rupanya mak dia ada katarak. Dengan kata lain, kalau tak diubati, benda tu akan menutup penglihatan. Jadi mak dia dah tak boleh nampak secara normal lagi. Jadi Asrin dengan kakak dia ni bersungguh-sungguh lah cerita dekat mak dia. Mak kena buat operation mak, buang katarak tu supaya mak boleh nampak semula. Tapi orang zaman-zaman dulu kan, kalau disuruh buang katarak, lagilah susah. Dia kata kalau aku buang katarak ni tak pasal-pasal nanti aku dengan aku buta. Aku dah tak boleh kerja lagi. Jadi selepas diberi penerangan dan juga diberikan nasihat oleh doktor, akhirnya si emak ni tadi gigihlah juga kuatkan semangat untuk buang katarak, buat pembedahan buang katarak. Masa yang ditetapkan, tarikh yang ditetapkan pun sampai dan pada akhirnya mak dia pun berjayalah menjalani operasi membuang katarak. Jadi disebabkan
Proses tu agak lama juga untuk mak dia pulih seperti sedia kala. Banyak pula pantang larangnya. Anak-anak lain pula kerja, termasuk Asrin pada waktu tu masih lagi bujang. Jadi tak bolehlah nak jaga mak dia, tengok mak dia 24 jam. Di antara adik-beradik ada seorang yang tak bekerja, yang menjadi suri rumah sepenuh masa, iaitu kakak sulung kepada Asrin, yang duduk tak berapa jauh daripada rumah mak dia. Dan kakak dia memang dengan senang hati berjanji untuk menjaga mak dia dengan sangat baik. Jadi selama proses si emak ni tadi pulih seperti sedia kala, dia duduk dekat rumah si kakak yang sulung, anak yang sulung. Jadi dalam proses tu mak dia menjalani hidup seperti biasa. Ceritanya bermula bila mak dia dah baik betul-betul daripada katarak dia. Waktu tu mak dia punya pandangan dah cukup jelas, cukup cerah berbanding pandangan-pandangan yang sebelumnya. Sebelum waktu dia mula, dia kata kalau dibandingkan dengan sewaktu habis buang katarak tu, waktu itulah pandangan mak dia jelas sangat. Jadi mak dia pun boleh buat aktiviti macam biasa. Dia mandi, dia makan. Kadang-kadang dia nolong anak dia masak, walaupun kakak sulung ni, Kak Long, dia kata janganlah mak buat apa-apa, mak rehat-rehatnya, mak dah tua, mak dah banyak berkorban untuk anak-anak. Tak dulik juga orang tua tu, dia kata tetap juga nak tolong-tolong. Jadi waktu satu hari tu, tengah dia tolong-tolong si kakak ni tadi, tengah menyiang-nyiang sayur, tiba-tiba si mak ni cakap macam ni, aku pelik lah rumah kau ni Long, ramai pula orang keluar masuk. Siapa sebenarnya? Kontraktor yang buat dapur ke apa? Kau ada buat dapur ke Long? Waktu tu si Kak Long ni dah senyap. Mak maksudkan apa mak? Dia kata, inilah aku tengok baik siang, baik malam ada orang masuk, kadang-kadang orang Melayu, kadang-kadang Cina, kadang-kadang India, kadang-kadang aku tak tahu bangsa apa. Kulitnya pelik-pelik, kadang-kadang matanya sengit, matanya tegak. Siapa sebenarnya dia Long? Tapi Kak Long ni dah rasa tak sedap hati. Sebabnya sepanjang dia duduk dekat rumah tu, memang rumah tu okey je, tak pernah ada orang keluar masuk. Dan dia memang suri rumah, dia tak akan benarkan orang keluar masuk suka hati. Jadi siapa sebenarnya yang mak dia nampak ni? Kak Long ni pendam lah, tak naklah heboh-hebohkan kepada adik-beradik. Tapi dari hari ke hari, mak dia ni makin hari makinlah dia. Sampaikan ada kalanya, kata Kak Long, mak boleh berborak-borak dengan orang tu, orang yang keluar masuk. Kak Long tengok je daripada jauh. Mak dia cakap, "Hani oh nama kau Roslan Oi, kau kerja kat belakang, kenapa kau lalu kat sini? Oh, jalan pintas rupanya ya Roslan." Lepas tu dah habis-habis borak, mak dia berboraklah dengan Kak Long. "Oh, jiran-jiran tetangga kau ni rapat betul Long dengan kau, sampaikan jadikan rumah kau sebagai jalan pintas. Yang Roslan ni duduk kat ujung jalan tu." Wah, baik betul budi bahasa budak tu. Kak Long ni diam je. Lagi dia dengar cerita mak dia ni, lagi pelik dia rasa, dan dia rasa lagi takut. Jadi untuk mengelakkan daripada benda-benda pelik berlaku, Kak Long ni ceritalah dengan suami dia apa yang berlaku. Mula-mula macam biasalah, si suami ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, buat-buat tak tahu apa yang mak dia, yang bini dia beritahu. Tapi selepas suami ni tadi nampak dengan mata kepala sendiri yang tindakan mak dia ni mula pelik-pelik. Bercakap-cakap dengan dinding, kadang-kadang, mak mentua aku ni dah gila ke apa? Bila ditanya mak bercakap dengan siapa yang ni? Dengan Acong ni, tadi dia berlintas depan ni, katanya jalan pintas. Lepas tu tiba-tiba keluar pula si Mutusami, dia kata jalan pintas juga. Aku pelik jugalah rumah kau ni jadikan jalan pintas. Lepas tu si menantu lelaki ni tadi, suami Kak Long ni tanyalah, "Mak, rupa dia macam mana mak?" Dia kata, "Rupa dia macam biasalah orang." Dia kata, "Bukannya rupanya pelik-pelik, ada telinga panjang." "Tak ada, memang orang." Dia kata, "Kau jangan risau lah. Mak ni bukan tak boleh bezakan orang ke dengan bukan orang." Kau ni, dia kata, "Janganlah takut sangat." Dia kata, "Cuma mak nasihatkan, janganlah jadikan rumah kau ni adalah tempat laluan untuk shortcut. Jadi privacy lah. Jadi masa anak-anak nanti takut terganggu, jadi kehidupan keluarga nanti akan jadi macam tak seronok lah." Mak dia kata macam tu. Makin pelik laki bini dia dah. Kenapa mak aku ni dah macam ni? Pada satu malam tu tengah mak dia tidur, semualah tidur, bukan mak dia aja, semua tidur. Tiba-tiba mak dia menjerit-jerit dekat dalam bilik. Jadi si Kak Long dengan suami dia ni tergocoh-gocoh lah pergi dalam bilik. Kenapa mak? Dia kata, "Itu kenapa ada labah-labah dekat siling rumah. Besar labah-labahnya. Halau dia."
Tapi bila si suami isteri ni tengok dekat bumbung rumah, dekat siling rumah, tak ada apa-apa pun, labah-labah ke apa-apa pun tak ada pun. Jadi malam tu kecoh jugalah. Buatlah lakonan-lakonan macam olok-oloknya macam menghalau-halau makhluk, macam memukul-mukul labah-labah tadi, sebab dah mak dia suruh kan. Kalau tak dibuat nanti takut mak dia rasa macam menantu dengan anak aku ni dah tak nak hiraukan aku ke apa lagi. Jadi yang lelaki bini dia pun coh buatlah macam menghalau labah-labah tu. Lepas tu si suami isteri ni pelawalah si mak ni tidur dekat bilik dia orang. Jadi untuk mengelakkan daripada mak ni berkelakuan pelik-pelik ataupun mak ni mengalami peristiwa pelik-pelik selepas tu. Lepas esok paginya, selang 2-3 hari, si suami isteri ni, Kak Long dengan suami dia ni berbincang-bincang lah dengan adik-beradik yang lain. Adik-beradik yang duduk dekat-dekat pun dipanggil lah. Dia ceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada mak. Jadi ada yang percaya, adik-beradik. Asrin sebenarnya dia kata dia percaya dengan apa yang mak dia cakap, yang itu mak dia boleh nampak benda lain. Bila diterangkan kepada mak dia betul-betul cakap itu bukan benda lain, itu adalah manusia. Tapi bila dia beritahu yang anak-anak dia tak nampak, barulah mak dia rasa macam, oh betul ke aku ni boleh nampak alam sebelah? Carikan aku ustaz, aku dah tak puas hati ni. Aku takut nanti benda-benda lain pula ternampak, bapak kau datang ke daripada alam perkuburan ke. Lebih baik panggil bapak kau, lebih baik panggillah ustaz, ubatkan mak ni, mak dah takut ni. Dia macam tu lah, biasalah orang tua kan. Jadi carilah ustaz, jumpalah ustaz ni nampak macam bagus, maksudnya macam elok lah kan. Waktu ustaz tu pun tawar-tawarkan buat sembahyang hajat, dibagi minum air. Kesimpulannya memang betul, hasil daripada pembedahan katarak tu telah membuka hijab si emak ni tadi. Tapi yang bagusnya adalah mak ni punya hijab, dia ada penapis, dia hanya boleh nampak benda-benda yang sangat dekat dengan dunia manusia. Labah-labah, dia boleh nampak manusia, maksudnya makhluk-makhluk yang serupa macam manusia, macam alam kita, bukannya makhluk-makhluk yang macam pelik-pelik. Itu yang bagusnya. Jadi ustaz tu pun cubalah buat apa yang termampu, tapi apa yang dia boleh buat adalah hanya dapat tutup sedikit. Jadi dengan kata lain, mak dia masih lagi boleh dapat nampak benda-benda daripada alam sebelah, cumanya bukan sekerap yang seperti dahulu. Bila si emak ni dah betul-betul sihat sepenuhnya, dia dah boleh nampak apa yang ada kat depan, ada kat belakang, dan dia boleh dapat membezakan sama ada apa yang dia nampak tu sama ada manusia atau bukan manusia. Sebab dia dah belajar dengan ustaz. Selalulah ustaz tu datang beritahu yang ni makcik, yang ini setan, yang ni manusia, yang ini pula apa benda gitu. Jadi bila dengan macam tu, mak dia ni masih semakin lama semakin boleh menerima keadaan diri. Disebabkan duduk dekat rumah tu, mak dia kata agak boring, walaupun ada anak sendiri kan yang jadi suri rumah, kakak kepada si Asrin tadi. Tapi tetap juga mak dia kata tak bolehlah duduk diam, mak nak sambung kerja. Jadi si Kak Long ni tadi telefonlah dekat kedai yang mak dia pernah kerja dulu. Boleh tak mak dia kerja lagi, sambung kerja semula? Oh boleh kata mak Haji tu. Boleh aja mak awak nak kerja kat sini, tak ada masalah. Sebabnya dia kata pekerja pun kurang, lagipun mak dia memang dah biasa dengan kedai ni. Jadi pada hari yang seperti yang diberitahu oleh tuan kedai, Hajah tadi kan, Puan Hajah tadi tu, jadi si mak ni tadi naik motor pergilah, walaupun dah turun masih lagi boleh naik motor, kagum abang. Jadi mak dia ni naik motor, kedainya tak berapa jauh sangat daripada kawasan rumah. Dia pergilah sampai ke kedai tu. Kedai tu pula memang buka hanya waktu malam je, buka waktu siang, waktu pukul 7 dia buka sampailah menjejak pukul 10 ke 12 malam, macam itulah. Itu adalah memang mak dia pun tak ada masalah nak kerja walaupun tengah-tengah malam macam tu. Mak dia suka je. Dia kata suka jumpa ramai orang. Okey. Jadi waktu mak dia sampai tu, ini cerita daripada mak dia pula. Jadi waktu mak dia sampai tu, mak dia terkejut. Dekat depan restoran tu ada satu makhluk yang tengah terkangkang. Waktu tu mak dia kata, jangan, baru dia tahu restoran tempat dia kerja tu rupanya ada pakai apa benda, hantu lah, ada pakai hantu.
pakai pelaris ni, pakai pelaris yang berbentuk hantu. Jadi mak dia waktu tu bila sampai dekat kedai tu, dia tengok aja hantu tu. Takut, sebabnya kenapa mak dia takut? Kan aku lalu kan dia kencing aku kan. Mak dia kata, mak itu yang mak dia takut, nak lalu dekat tepi nampak macam pelik pula, nanti tuan kedai mesti bertanya kan, kenapa makcik lalu tepi, nanti dapat pula syak yang si emak ni tadi boleh nampak sesuatu daripada alam sebelah kan. Jadi mak dia tunggu je, nampak macam benda tu nak kencing, dia kata benda tu lelaki, jantan, dia kata. Faham-faham lah duk terkangkang aja kat depan kedai, dekat pintu masuk, dan makhluk tu berjantina jantan. Jadi mak dia agak takut untuk melintas, sebabnya takut kalau melintas, takut dia berak, takut dia terkencing, habislah aku terkena nanti kang terpaksa samak pakai tujuh air gunung. Jadi dia tunggu je kat kedai. Betul mak dia cakap. Tiba-tiba bila kedai tu dah dekat, dah nak buka lebih kurang pukul 7, menceceh saya kencing. Jadi pelanggan yang masuk, dia kata mandi. Abang baca tu masa tu apa ngegelak juga. Orang kata pelanggan yang masuk mandi air tu, bercurah-curah. Bila dah habis kencing tu, cepat-cepat mak dia lari masuk. Bila sampai dekat dalam kedai, sekali lagi mak dia terkejut. Dia kata dekat setiap meja ada kepala. Ada kepala, lidahnya panjang-panjang. Dan kepala tu duduk dekat satu sudut di setiap meja. Dia mula-mula ingatkan patung, sebab kepala tu memang nampak macam kepala manusia, cuma matanya agak besar sikit, lidahnya agak panjang. Rupanya tujuannya kepala tu diletakkan bila dah lama dekat kedai tu, baru mak dia nampak bila ada pelanggan duduk order, lepas tu makanan pun sampai. Bila makanan sampai, kepala tu akan keluarkan lidah dia dan dia jilat-jilat pada semua makanan-makanan yang ada. Lepas tu yang lebih ekstrim lagi, ada kalau macam pelanggan tu tak baca doa, tak baca mohon berkat Allah Ta'ala, bismillah ke apa, doa makan ke, sewaktu dia menjamu selera, lidah tu akan menjilat-jilat muka pelanggan sekali. Ya Allah, abang dah banyak kali tak baca bismillah waktu makan, takut pula rasanya. Dia kata lidah tu, yang warna hitam lidah tu, dia jilat-jilat dekat muka pelanggan. Habis, sampaikan dia kata ada sekali tu, si benda tu, dia jilat pada tuan yang seorang lelaki, yang duduk dekat meja pelanggan lah. Lidah tu masuk dekat dalam mulut lelaki tu, sampaikan lelaki tu macam nak macam ni, terbatuk. Bini dia siap, sabar bang, jangan makan tergopoh-gopoh. Yang dia nampak dalam dunia realiti adalah makan tergopoh-gopoh, tapi apa yang si mak ni nampak, dia nampak lidah tu masuk ke dalam mulut lelaki tu, dia macam menjolok-jolok dalam mulut lelaki tu. Tahap apa tujuannya si makcik ni pun tak tahulah, mak ni pun tak tahulah. Dia kata ini lain macam ni, memang seram. Tapi dia kata dalam banyak-banyak tempat yang paling seram adalah dekat cashier. Dekat cashier dia kata ada seorang perempuan, rambut panjang, baju berkibai-kibai, dia kata dengan mukanya yang hodoh, dan dia duduk dekat situ. Setiap kali mesin duit tu terbuka, dia akan jilat-jilat duit tu, dan setiap kali pelanggan bayar menggunakan duit ataupun kad kredit, dia jilat-jilatnya benda tu. Habis dia kata naik geli, sebabnya setiap kali dia jilat menjijis-jijis air liur dia dengan lidah dia yang panjang bercabang-cabang. Ada 3-4 cabang pada waktu tu. Macam dia kata kedai ni memang pakai, bukan sebarang pakai kuat betul. Jadi malam tu mak dia ni memang tak nak lah simpan benda ni lama-lama. Malam dia tu tanyalah dengan Puan Hajah ni tadi. Dia kata, Puan Hajah, saya nak tanyalah, Puan Hajah ni ada pakai-pakai ke letak dekat kedai ni? Mula-mula Puan Hajah ni mengelak. Dia kata, tak ada kak, saya ni memang meniaga jujur, sejujur-jujur je. Tapi bila si emak ni tadi asak dengan soalan-soalan, dengan hukuman Allah Ta'ala, nanti kau ke akhirat, kau kena gantung, kau akhirat kau kena bakar, bagi takut-takutkan, akhirnya Puan Hajah ni beritahu, kak, jangan beritahu orang lain kak. Dia kata, saya memang pakai kak, saya untuk keselamatan pula, untuk mendapatkan pelanggan kak, tolong kak, jangan beritahu siapa-siapa. Tapi mak dia cakap, janganlah buat macam tu, tobatlah. Dia kata, buang benda-benda macam ni. Tapi Puan Hajah tu cakap apa? Kalau dibuang kak, nanti kedai saya tak ada pelanggan. Dulu kedai saya tak ada pelanggan, selepas saya dapat benda ni daripada siang, banyak kak pelanggannya, kak tolong kak, jangan beritahu orang lain. Jadi mak dia cakap, kau taubat lah, dia kata. Daripada benda ni melarut-larut jadi benda-benda yang kurafat, lebih baik kau taubat. Jadi mak dia habis-habis kerja lebih kurang 12 malam tu, dia balik lah. Bila balik rumah tu, besok paginya mak dia, besok petangnya mak dia siap-siap nak pergi kerja, dapat panggilan telefon daripada Puan Hajah.
Puan Hajah tu beritahu mak dia berhentikan kerja. Dengan kata lain, restoran tu masih lagi mengamalkan benda-benda yang kurafat-kurafat. Dan mak dia bila dah diberhentikan kerja, dah habislah tanggungjawab dia. Dia dah beritahu dengan tuan kedai lah, benda tu adalah kurafat kan. Benda yang menduakan Tuhan adalah sesuatu yang dahsyat lah kan, yang berdosa besar. Jadi dia dah beritahu, dah lepaslah tanggungjawab dia. Tapi itulah dia kata, jangan sebarang makan. Abang mendengar ni, jangan sebarang makan. Macam seram juga. Kalau tak baca bismillah, lidah tu masuk dalam mulut tu. Lepas tu dia jilat-jilat muka gitu. Ya Allah Tuhanku. Tak tahulah kalau abang masuk kedai abang pun dah mandi dengan air yang terpercik tu. Jadi belum habis lagi ceritanya. Ada sambungan lagi yang part yang ketiga. Habis daripada kerja dekat kedai makan, mak dia ni memang tak, kata Asrin, mak dia memang tak boleh duduk diam. Dapat pula kerja baru, kerja guard. Kali ni guard kat hospital. Tapi dekat hospital ni pula, mak dia mengalami peristiwa yang cukup-cukup menakutkan yang menyebabkan si emak ni tadi berhenti kerja, terus duduk kat rumah tak buat apa-apa. Sampailah sekarang, dia kata. Jadi ceritanya, lepas dapat kerja dekat guard tu, barulah mak dia tahu kerja kat guard tu satu shift. Dia ada shift malam, ada shift siang. Dan juga rotate, bergilir-gilir. Bukanlah guard tu akan jaga dekat tempat yang sama sampai pencen. Tak. Dia akan bertukar-tukar. Minggu ni tempat lain, minggu depan tempat lain. Tapi dalam banyak-banyak tempat, kata mak dia, ada satu tempat yang memang mak dia takut gila. Kali pertama mak dia jadi guard dekat situ, terus demam 3 hari. Iaitu tak lain bukan bilik mayat. Dekat situ mak dia kata banyak sangat benda-benda yang pelik-pelik yang ada dekat situ. Dia kata setiap hari, baik siang baik malam, si emak ni tadi dia akan nampak benda yang terapung-rapung, sama ada berwarna hitam ataupun berwarna putih. Bentuknya macam awan berbentuk kuih pau. Tapi benda tu berkeliaran di sekitar bilik mayat, dalam bilik mayat, luar bilik mayat. Dia kata benda tu akan terapung. Itu tak cukup menakutkan, dia kata. Itu senang nampak, dia kata. Tapi dia kata ada satu kali tu, ada satu mayat masuk. Mayat ada seorang lelaki. Tapi tak tahulah apa kerja dia dan apa dia punya latar belakang. Tapi umurnya masih muda lagi lah, kata si emak ni tadi. Dalam lebih kurang 40-an, ujung 40 nak masuk 50. Meninggal pun sebabkan sakit jantung. Ada masalah tekanan darah tinggi lah, dia kata, lebih kurang macam tu. Jadi mayat pun dibawa lah masuk daripada wad nak ke bilik mayat. Bila mayat tu sampai dekat kawasan bilik mayat, si emak ni tadi terkejut gila sebab dia nampak dekat atas mayat tu ada 4 atau 5 benda warna hitam yang bentuknya macam syaitan tengah melompat-lompat atas mayat. Tak tahulah apa dosa mayat tu, dan mayat tu adalah mayat orang Islam, dia kata. Mayat tu benda tu melompat-lompat atas mayat sampaikan nampak macam mayat tu kesakitan, walaupun tak nampak mayat tu bentuknya macam mana. Tapi bila tengok keadaan seperti dihinjak-hinjak daripada atas kan, oleh 4-5 benda, nampak sangat mayat tu seperti terseksa. Lepas dapat tengok benda macam tu, terus si mak tadi 3 hari demam. Baru masuk kerja sebenarnya pada waktu tu, baru minggu kedua masuk kerja, dah demam, dia kata. Lepas habis demam tu, balik semulalah ke tempat kerja macam biasa. 3 hari je kan, dalam minggu yang sama tetap juga kena jaga dekat bilik mayat, dia kata. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia kata ada satu mayat baby, ada masalah lah, baby tu meninggal dan dia pun dimasukkan dekat dalam bilik mayat, nak dibuatkan postmortem lah, dia kata. Tapi mayat baby dia memang betul-betul lah seperti yang Allah bagi tahu, baby adalah makhluk yang tak ada dosa, dan kalau mereka meninggal, mereka akan terus masuk syurga. Dan apa yang mak ni nampak adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu baby tu sampai dekat bilik mayat, keadaan dia sangat cerah. Dia dikelilingi dengan cahaya-cahaya yang sangat damai dan juga sangat cerah. Mak ni tak tahu sebenarnya apa benda cahaya-cahaya tu. Tapi itu yang dia nampak, sama ada malaikat ataupun itu adalah salah satu bentuk-bentuk rahmat. Mak ni pun tak tahu sebenarnya apa. Tapi mak dia cakap itulah yang dia nampak. Itulah sebenarnya seperti yang Allah bagi tahu. Baby-baby ni semua dalam keadaan yang selamat. Okey, masih lagi boleh bertahan, nampak benda-benda baik. Tapi benda ketiga yang mak ni nampak sewaktu jaga dekat bilik mayat, iaitu bila ada seorang orang besar meninggal dunia. Dan orang besar ni adalah orang yang boleh kata semua orang kenal. Sebab itu abang rasa antara kenapa
si Asrin ni dia tak beritahu dekat abang lokasi cerita kali ni dan tahun berapa, sebab dia melibatkan orang besar. Dia pun tak beritahu kat abang emailnya, dalam emailnya nama orang besar tu. Tapi dia kata orang besar tu memang cukup-cukup dikenali, meninggal dunia dekat hospital kerajaan. Hospital kerajaan dah beritahu dekat hospital kerajaan. Lepas tu dia pun bawa masuk ke dalam wad kecemasan. Wad kecemasan bilik mayat. Sewaktu mayat tu sampai dekat bilik mayat, si emak ni tadi nampak satu benda yang memang menakutkan. Bila tengok seperti roh, tapi lain sikit. Bentuknya sama, tapi warnanya lain sikit. Warnanya kebiru-biruan. Dan dia menangis-nangis, berlari-lari depan bilik mayat. Keluar masuk bilik mayat, menangis-nangis, berlari-lari, menangis-nangis. Waktu tu si emak ni tadi duduk dekat meja Pak Mak Gad, menggigil-gigil. Dia dengan harapan, janganlah benda tu tahu aku nampak dia. Mau kalau nak dia tahu yang si emak ni tadi boleh nampak alam sebelah, memang dia terekam mak dia, makcik tu minta tolong ke apa ke, tolonglah, janganlah dia perasan aku tengok. Tapi yang mak tu nampak memang berlari-lari roh tu dekat kawasan luar bilik mayat dan juga keluar masuk bilik mayat. Dan benda tu berlarutan sehingga semalaman. Bila mak duduk semalaman, bila waktu tu siang dia kata, sampai ke petang. Waktu tu masih lagi orang lelaki tu berlari-lari dekat depan depan hospital tu. Dia menjerit-jerit, menangis-nangis, berguling-guling. Abang rasakan bila abang dengar macam tu, ya Allah, janganlah mati dalam keadaan macam tu, takutnya. Jadi dia kata nampak sangat dia seperti menyesal sangat-sangat. Menyesal yang tak amat sangat. Dia punya air mata tu bukan air mata sikit-sikit, air mata menjurah-jurah. Dengan paluhnya lagi, dengan muka kusut masai dia lagi, berguling-guling. Atau ada anak bini dia datang, dia macam menjerit-jerit depan anak bini dia, tapi tak dengar lah. Mak dia kata tak dengar pun apa yang dia nangiskan, apa yang dia cakapkan. Tapi itulah, berguling-guling. Esoknya terus mak berhenti. Tak berani lagi nak jadi guard dekat hospital, terutama dekat bilik mayat. Cukuplah dia kata pengalaman tu, dan mak dia pun duduk rumah. Waktu mak dia ni duduk rumah, lepas meramai peristiwa-peristiwa pelik, pada satu hari mak dia ni demam panas. Demam yang tak amat panas, sampaikan dia dah tak boleh buka mata. Bertaik mata lah orang kata. Yang jaga macam biasa Kak Long, kata Asrin. Kak Long yang jaga. Biarlah jaga, dia kata dia suruh rumahan anak sulung. Selalu anak sulung dengan mak kan rapat. Jadi waktu habis mak dia demam tu, mak dia sedar semula, elok semula. Terus mak dia punya kelebihan nampak alam sebelah tu hilang. Dengan kata lain, mak dia demam tu adalah sebagai batasan. Mak dia dah tak boleh nampak alam sebelah, hijabnya dah tertutup. Jadi sejak daripada tu si emak ni tadi hidup aman damai lah, sebab dah tak nampak benda-benda pelik-pelik. Jadi anak dia tanya, mak nak kerja lagi tak? Tak nak. Dia kata dia tak nak kerja. Walaupun dia tak pernah nampak lagi benda-benda macam tu, tapi dia boleh bayangkan, dia boleh berasa benda tu memang kalau kat kedai makan ada orang yang pakai, kalau dekat bilik mayat ada yang nunggu kat situ. Jadi cukuplah dia kata pengalaman yang dia ada. Jadi sekarang ni si emak ni tadi duduklah dekat rumah Kak Long dengan cucu-cucunya, menghabiskan masa-masanya bersama ahli keluarganya. Abang tak tahu kenapa abang cerita kali ini betul-betul santai. Sebab masa abang dapat email tu sebenarnya banyak gelak daripada abang rasa ketakutan, terutama yang masa kencing tu. Abang kik abang gelak. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi yang nak abang sampaikan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seseorang yang bernama Muhammad Firdaus Musa. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat dua orang yang sangat disayangi. Tiga orang yang sangat disayangi. Yang pertama anak sulung dia. Hari jadi ni jatuh pada 8 hari bulan 10. Anak sulungnya bernama Nur Farisha Erina. Jadi dia kata selamat hari jadi buat anak sulung dia. Yang kedua, dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Nur Pizah Muhammad Ali, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 10 yang akan datang, tak lama lagi. Kak, dia kata pesanan daripada saya, Kak minta hadiah Kak, jangan bagi lepas abang ni Kak. Yang ketiga, dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia yang kedua bernama Nur Farhana Elina, yang mana hari jadinya jatuh 4 hari bulan 11. Dekat-dekat dengan hari jadi abang. Hari jadi abang 9 hari bulan 11 saja beritahu.
tahun 80 lebih lah, 80 lebih, betul lah, awal 80-an. Jadi dia kata dia dah selamat hari jadi buat anak dia yang kedua, buat isterinya dan juga buat anaknya yang sulung. Semoga Allah sentiasa merahmati semuanya, semoga Allah sentiasa memberkati setiap apa yang dilakukan, panjangkan umur, murahkan rezeki, sentiasa diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada masa yang sama, Muhammad Firdaus Musa juga minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat ibundanya yang tercinta, yang mana si ibunda telah pun menghadap ilahi pada 26 hari bulan 9 yang lepas. Jadi daripada pihak JSPL, daripada abang ucapkan Al-Fatihah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Al-Fatihah buat ibunda. Semoga ibunda bersama ahli-ahli syurga ditempatkan di tempat yang terbaik, diampunkan segala dosa dan diterima segala amalannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang puan yang bernama Junaidah Ijam. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat, yang pertama buat anaknya yang bernama Nur Iris, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 10 yang akan datang. Dan juga selamat hari jadi buat suami dia yang bernama Naimul Akmar, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 10 akan datang. Abang ucapkan awal-awal, takut nanti tertinggal, terlupa. Jadi dia kata ucapan selamat hari jadi ini dengan doa semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa dirahmati Allah dan sentiasa bahagia dunia dan di akhirat buat anak dan suaminya. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Puan Zaini Jamaluddin. Dia nak ucapkan hari jadi buat 3 orang yang disayangi. Yang pertama, M. Abdullah, iaitu anaknya. Hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 10 yang lepas. Genap umur anaknya 33 tahun. Dan ucapan hari jadi yang seterusnya dia nak ucapkan buat Osman, iaitu menantunya. Hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 10 yang lepas juga. Genap umur menantunya 29 tahun. Dan Puan Zaini juga ucapkan selamat hari jadi buat orang yang paling dia sayang sekarang ni, iaitu cucu sulung dia, Puteri Masturi. Oi, sedapnya nama. Puteri Masturi, yang mana hari jadinya jatuh juga pada 5 hari bulan 10, genap 8 tahun. Dah comel dah. Jadi Puan Zaini ucapkan selamat hari jadi untuk ketiga-tiga orang yang disayangi. Semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk mereka dan berikan kerahmatan dunia dan di akhirat. Dan ucapan hari jadi yang terakhir datangnya daripada seorang ayah yang bernama Syahrin Abdul Kadir dan isteri. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang berumur 21 tahun genap bulan ni, iaitu Saiful Hidayat, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak yang tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati perjalananmu dan semoga mendapat masa depan yang sangat cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur dan murah rezeki juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Hari ini abang cerita santai sebab sebenarnya setiap kali abang bercerita, abang ikut mood orang yang hantarkan email ataupun orang yang hantarkan atau bagi telefon, panggilan telefon. Kalau cara dia bercerita stres, abang pun cerita jadi stres. Tapi cerita kali ini dia agak santai dan menarik. Tak sangka dengan katarak menyebabkan dia punya mata terbuka hijabnya dan digunakan dengan penuh kebaikan. Termasuklah nasihatkan Puan Hajah tadi tu supaya bertobat, tapi Puan Hajah tu masih lagi tak tahulah sekarang ni. Kalau Puan Hajah dah bertobat, tak tahu tahun bila cerita ni kan, mungkin dah lama, mungkin baru lagi. Yang penting kita dapatkan iktibar daripadanya. Jadi hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang dengan abang. 2 hari akan datang dalam cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.